Okey, Assalamualaikum. Apakah yang dimaksudkan dengan refleksi? Refleksi ni apa maksud dia? Okey, sebahagian pelajar dia tak berapa nak faham cara nak buat dan terlalu memberi jawapan yang sangat pendek. Refleksi ni maksud dia adalah perkara atau peristiwa. Perkara atau peristiwa yang diimbas kembali. Yang diimbas kembali atau diingat semula. Imbas ni maksudnya ingat. Diingat semula. Okey. Okey, jadi sabar kejap. Saya tengah adjust macam mana nak buat. Refleksi adalah perkara atau peristiwa yang diimbas kembali atau diingat semula. Apa yang perkara atau peristiwa yang diimbas atau diingat semula. Yang pertama. Maksud yang kedua ialah refleksi ialah apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat. Maksud refleksi yang ketiga ialah apa yang kita belajar. Apa yang kita belajar. Atau apa pengajaran. Ataupun pengajaran yang kita dapat. Nilai-nilai murni yang kita dapat. Nilai-nilai yang kita dapat. Okay, dan maksud yang ketiga refleksi ialah apa perasaan kita. Okay, inilah yang dikatakan oleh refleksi. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu refleksi. Sebelum kita belajar mengenai refleksi, saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahawa manusia ini memperolehi maklumat daripada 3 jenis teria. Yang pertama, mata. Awak gunakan mata untuk awak lihat, untuk awak baca dan untuk awak tengok sebarang bentuk montaj, visual, video, TV. Okey, awak menggunakan mata untuk awak dapatkan maklumat. Manusia yang menggunakan mata untuk mendapatkan maklumat adalah manusia jenis visual. Okey, kebolehan dia ialah dia ni peka pada sesuatu perkara lah. Okey. Yang kedua ialah telinga. Okey, anda mendapatkan maklumat menggunakan telinga. Okey, anda mendapatkan maklumat menggunakan telinga. Jadi telinga anda ni anda boleh dengar. Okey, contohnya ialah daripada lagu. Okey, awak suka dengar lagu, kemudian awak boleh dengar orang lain cakap. Maksudnya awak ni seorang yang pendengar. Awak seorang yang pendengar kerana awak boleh dengar orang lain cakap. Awak suka dengar. Okey. Manusia jenis yang menggunakan maklumat menggunakan telinga ataupun dengar adalah manusia jenis auditory. Manusia jenis auditory. Okey. Yang ketiga ialah kinestetik. Yang ketiga adalah tindakan ataupun buat tindakan ataupun perlakuan.
ataupun buat. Okey, contohnya adalah awak ni akan belajar sesuatu kalau awak nampak orang tu buat. Awak tiru orang tu buat apa daripada perlakuan orang tu. Okey, tiru melalui perbuatan. Tiru melalui perbuatan orang tu. Contohnya awak belajar masak. Jadi awak tengok tutorial. Okey, manusia jenis tindakan ini adalah manusia yang kinestetik. Okey, jadi kita ni tergolong dalam manusia yang mana? Adakah kita ni seorang yang suka melihat? Kita lihat baru kita dapat info. Kita lihat baru kita dapat info. Maksudnya kita gunakan benda yang visual. Okey, yang kedua adalah kita menggunakan adakah kita manusia yang suka mendengar telinga. Kita tak suka baca, kita tak suka tengok, tapi kita suka dengar orang cakap. Bila orang cakap tu kita percaya. Adakah kita terdiri daripada golongan auditori? Ataupun yang ketiga adalah kita mendapatkan maklumat daripada perlakuan ataupun perbuatan. Kita tengok orang tu, barulah kita tahu, oh buat macam ni rupanya. Kita tengok baru kita tahu. Itu adalah manusia jenis kinestetik. Okey, jadi persoalannya, anda ini adalah manusia jenis yang macam mana? Macam mana awak dapatkan maklumat tu? Kalau saya jenis manusia yang kinestetik, iaitu saya suka tiru perbuatan orang sebenarnya. Saya nampak, saya tengok, baru saya nak buat. Okey, sebab saya kalau orang cakap, saya tak berapa percaya. Dan mata, visual, montas ni saya cepat lupa. Saya tengok, saya cepat lupa. Tapi kalau saya kinestetik, saya ni adalah orang yang pentingkan bukti lah. Okey, dan persoalannya, awak ini bagaimana? Dan bagaimana awak dapatkan maklumat tersebut? Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan apa itu refleksi dan macam mana nak buat refleksi. Yang pertama, kita kena kenal maksud dulu. Maksud refleksi adalah cara untuk kita memberitahu ataupun menilai perkara-perkara yang dah lepas. Jadi, macam mana kita nak menilai? Yang pertama, fasa yang pertama ialah kita dapatkan maklumat menggunakan deria yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, dapatkan maklumat daripada deria. Contohnya, awak nampak orang. Contohnya visual, awak nampak orang. Lepas tu, awak dapat maklumat dia tak pakai mask. Fasa yang kedua adalah menilai. Menilai maksudnya ialah contohnya awak adalah orang yang dapatkan maklumat menggunakan visual. Okey, awak nampak, awak tengok orang. Kemudian awak judge orang tu. Awak kata dia tak pakai mask. Awak menilai, oh dia ni akan langgar SOP. Dia telah melanggar SOP. SOP COVID-19. SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu COVID-19 contohnya. Okey. Kemudian fasa yang ketiga ialah awak membuat analisis. Fasa ketiga ialah awak membuat analisis. Okey, membuat analisis. Okey, awak nilai, oh dia ni langgar SOP COVID-19. Kemudian awak analisis. Apa analisis ni maksudnya? Apa reaksi awak? Adakah muka awak senyum tengok dia? Adakah muka awak pelik? Orang lain pakai mask tapi dia tak pakai mask. Okey, fasa yang keempat. Okey. Fasa yang keempat ialah awak memikirkan apakah respon awak.
Tadi membuat analisis, reaksi. Kemudian respon awak. Respon ni maksudnya awak nak tegur dia ke ataupun awak nak denda dia sebab dia masuk kedai awak tak pakai mask contohnya, ataupun awak nak jauhkan diri daripada dia. Ini cara-cara nak melaksanakan refleksi. Dia ada 4 peringkat lah. Yang pertama, dapatkan maklumat. Yang kedua, tilai. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, tegur, denda, jauhkan diri ataupun laporkan pada saya contohnya. Laporkan pada pihak yang bertanggungjawab. Laporkan pada pihak berkuasa. Inilah yang dikatakan sebagai langkah-langkah dalam refleksi. Langkah-langkah dalam refleksi. Okey.